Islam, berjaya bertapaknya Islam di bumi Andalusia ini, bagaimanakah proses perkembangannya? Pertama dari segi politik, kedua dari segi sosial dan juga dari segi pengetahuan. Dan kita tahu bahawa sumbangan Andalusia ini bukan kecil dalam ketiga-tiga bidang ini. Dan nama Andalusia ini cukup harum dalam ketiga-tiganya. Silakan Dr. Daniel. Masya Allah Tuan Haji yang saya muliakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi saya muliakan. Antara keindahan yang menonjol tentang bumi Andalus di bawah Islam ini, pertamanya Tuan Haji ialah di sudut keilmuannya. Cukup hebat. Menampakkan tentang Islam yang indah sebab bumi Andalus di sudut pendidikan dan keilmuan berdaya menyantumkan dengan indah ilmu-ilmu akademik yang berbentuk sains dan seumpamanya dan ilmu agama. Di saat kemuncaknya disebutkan bahawa bumi Cordova mempunyai lebih kurang 600 buah masjid. 600 buah masjid di Cordoba. Di Cordova sahaja. Ya. Dan 900 buah tempat permandian awam. Hamam. Tempat permandian awam. Ya. Dan 50 buah hospital. Ya. Nak melahirkan hospital kena ada doktor. Ya. Doktor kena faham sains perubatan. Ya. Hospital kena sebuah infrastruktur yang sesuai. Ini menampakkan bahawa ilmu akademik, sains perubatan dan seumpamanya itu hebat di bumi Andalus. Sehingga mampu melahirkan sebagai contoh Ibnu Baitar, pakar bahagian tumbuh-tumbuhan ataupun botani. Nama Abbas bin Firnas terkenal yang datangnya dari bumi Andalus. Bila hari ini kita sebut Abbas Ibnu Firnas, kita diperkenalkan tentang seorang individu yang merupakan orang pertama yang telah mereka bentuk kapal terbang. Di samping kehebatan beliau di bidang yang lain. Kita diperkenalkan tentang Al-Farghani, Az-Zarqali, pakar-pakar bahagian astronomi dan begitulah seterusnya. Di samping tokoh-tokoh sains yang hebat ini, tiba-tiba ulama Islam yang hebat sampai hari ini, menjadi rojokan umat sampai hari ini, juga berjaya dihasilkan bumi Andalus. Nama seperti Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, kelahiran Cordova, terkenal sampai hari ini. Bila saya buka kitab tafsir, antara kitab tafsir yang mesti saya rojok ialah tafsir Imam Qurtubi. Qurtubi merujuk kepada Cordova dari bumi Andalus. Kemudian nama seorang ulama yang cukup hebat dalam bidang maqasid syariah. Kita nak faham syariat. Syariat ada tujuan, ada maqasid dan perincian-perincian tentangnya. Maka nama imam yang melahirkan ilmu maqasid syariah yang hebat, nama kitabnya Muwafaqat. Imam yang menulisnya ialah Imam Asy-Syatibi. Ini nama imam-imam bahagian agama yang hebat yang menjadi rojokan sampai hari ini, bergabung dengan saintis, dan kesepaduan ilmu inilah yang dikembangkan di bumi Andalus. Sehingga kan Tuan Haji, halakah kena sebutkan hal ini, sehingga Barat menyedari jika nak belajar ilmu baharu, mesti belajar Arab dan pergi ke bumi Andalus. Hari ini terbalik. Nak dapat ilmu baharu, mesti speaking English dan pergi ke Barat. Maka pergilah ke sana tokoh-tokoh yang agak terkenal, Gerard of Cremona. Duduk di bumi Andalus 50 tahun, belajar bahasa Arab, menterjemahkan kitab-kitab tokoh Islam di sana dan menghasilkan 60 buku terjemahan. Nama seperti Plato of Tivoli, Adelhard of Bath, Michael Scott, Leonardo Fibonacci, nama-nama orang Barat dari Eropah pergi ke bumi Andalus dan belajar daripada tokoh Islam dan terjemahkan kitab-kitab dibawa balik ke Eropah sehingga Eropah berubah. Barat terhutang budi pada Islam. Jika tidaklah sebab musabak Andalus, Barat akan terus berada dalam era kegelapan ataupun Dark Ages. Itu diulang-ulangi oleh penulis Barat. Terima kasih pada Islam. Ya, non-Muslim jangan lupa sejarah ini. Jika tidaklah kerana Islam, Barat Eropah akan terus bergelapan dengan jahiliah mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sudut non-Muslim diraih. Ketika Islam tertegak di Andalus, saya merujuk pada tulisan orang Barat. Tulisan Robert Briffault dalam buku beliau The Making of Humanity. Dia kata di bawah Islam dengan toleransinya, orang Barat boleh hidup dengan aman dan belajar tanpa ada halangan. Malah kata Robert Briffault lagi, orang Yahudi pun mendapat toleration. Sehingga ada seorang tokoh yang hidup di sana namanya Musa bin Maimun. Dalam buku orang putih dia lebih dikenali sebagai Musa Maimonides. Dia buat kenyataan. Di era Andalus dia kata, this is the age of freedom and tolerance. Ini era kebebasan dan toleransinya luar biasa. Tokoh Yahudi berkata demikian. Dan disebutkan oleh Robert Briffault. Hasil ilmu yang Yahudi belajar daripada umat Islam di Andalus, mereka bina sekolah Kimhis, sekolah Ben Asra di Narbonne, mengikut silibus orang Islam di Cordova. Mereka cipta, mereka bina
sekolah-sekolah perubatan ikut silibus orang Islam. Di mana? Di Montpellier, di Pisa, di Padua. Ini lambang toleransi umat Islam terhadap non-Muslim, dengan non-Muslim dapat manfaat di bawah Islam. Islam. Jika adalah dua perkara yang tak kita sebutkan di halakah, itulah dua yang menonjol tentang Andalus, tentang keilmuannya, tentang bagaimana dia meraih non-Muslim dengan harmoni sekali. Itu aja.